Jadi kita berada di Seremban sehari sebelum perlawanan Liga Super di antara Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur City, dan kita bersama Kapten Pasukan Negeri Sembilan Zakwan. Zakwan, pertama kita perlu menyentuh tentang insiden yang berlaku beberapa hari lepas, iaitu kekalahan yang sudah tentu memberikan impak yang besar kepada anda dan juga rakan sepasukan anda. Bagaimana secara sebuah pasukan Negeri Sembilan menelan kekalahan tersebut dan apa yang perlu dilakukan untuk bangkit semula dalam perlawanan yang akan datang ini? Okay, firstly, untuk saya, I have to give credit untuk budak-budak teammate. Sebab kita tahu pasukan JDT adalah satu pasukan yang amat besar, satu pasukan yang kita tahu kesebelasan utama dia yang main dan juga reserve player dia yang main sama level. Yang ni keluar, yang ni masuk sama level. Dan kita tahu dari setiap aspek JDT adalah perfect. So untuk saya di camp NSFC, kita rasa untuk menang dengan JDT, bukan kata tak boleh menang, tapi satu tugas yang sukar, satu tugas yang sukar untuk setiap pasukan, bukan saja pasukan Negeri Sembilan. Sama ada kita menang, draw, ataupun kalah. Kebanyakan pasukan yang kita tahu bila menentang JDT, tugas yang sukar. Kemenangan adalah bonus. Mungkin seri adalah kelebihan. Tapi untuk kita, kekalahan tetapi ditambah pula dengan jaringan yang terlalu besar untuk kami, satu benda yang untuk saya mimpi yang buruk untuk setiap pasukan menerima apabila kalah dengan jaringan yang besar bersama dengan pasukan JDT. Dan apa pun yang terjadi, perlawanan yang kita dah main sebelum ini, kita ambil iktibar. Untuk saya perjalanan masih lagi jauh. Baru game yang ketiga menentang dengan JDT, kita ada banyak lagi game. Secara profesional, untuk saya kita perlu memandang ke hadapan lah. Yes, memang sukar untuk kita telan kekalahan ni, tapi sampai bila kalau kita nak fikirkan kekalahan ini, jika kita bawa ke game by game, saya rasa mungkin situasi akan jadi lagi teruk. Jadi untuk saya as a leader dalam tim, apa pengalaman yang saya ada, saya perlu berikan kepada pemain-pemain dalam NSFC. Kita tutup buku dengan JDT, kita buka buku yang baru, dan saya rasa how to kembali balik semangat, pulihkan balik semangat pasukan-pasukan pemain NSFC itu adalah lebih penting sebenarnya. Sekarang ni saya rasa more on mentally player. Kita dah tewas 7-0 dengan yalah macam-macam orang cakap. Tapi untuk kami rasa bukan berakhir di sini. Kita akan teruskan perjuangan NSFC untuk tahun 2023 ni. InsyaAllah mungkin kita akan mencari kemenangan yang pertama dulu untuk 2023 ni. Saya tertarik dengan apa yang anda cakap, menutup buku tersebut dan membuka lebaran yang baru. Dalam konteks Negeri Sembilan sebagai sebuah pasukan juga, musim ini boleh dilihat sebagai musim di mana pasukan anda harus membuka satu chapter yang baru kerana ada beberapa pemain-pemain penting yang meninggalkan pasukan. Shian Azmi, Kuzaimi PE juga meninggalkan pasukan, tetapi ada juga pemain-pemain baru yang dibawa masuk. Jadi dalam konteks musim ini, bagaimana proses pembinaan kesefahaman yang sedang berlangsung pada ketika ini di bawah Coach Kidevin? Betul. Saya berada dengan pasukan NSFC ni daripada tahun kita main Liga Perdana lagi. Kita champion Liga Perdana, kita layak ke Liga Super tahun lepas, dan kita berada dalam list top 5 yang kita bersaing. Ada kala hujung game tu kita fight untuk top 2. Jadi bila ke musim ini, perlu diingat, dan saya minta semua orang faham situasi pasukan Negeri Sembilan sekarang ni dengan keadaan semua orang tahu pemain import yang datang pun tidak bersama dengan kita untuk pre-season lama. Cuma yang ada pre-season hari itu adalah local player. Jadi bila dalam 2-3 hari nak start Liga Super, baru kita dapat pemain import. Kita baru dapat Kasa Gandri, kita baru dapat Safwan baru, dan Gulon baru balik. I think semua import yang ada baru masuk. Saya rasa 2-3 hari sebelum nak start baru diorang sampai. Jadi kesefahaman itu sebenarnya, kesefahaman ni bukan boleh kita bentuk dalam masa sehari ataupun setengah hari ataupun seminggu. No, tak. Dalam bola sepak ni kesefahaman ni kita perlu bentuk
day by day, sikit demi sedikit, perlawanan demi perlawanan untuk kita bentukkan kesefahaman ni. Apatah lagi, I think kalau peminat Negeri Sembilan ataupun penyokong bola sepak Negeri Sembilan boleh tahu keselbasan utama ataupun yang ada dalam pasukan ni, saya rasa most 80% to 90% adalah tim player yang baru. Jadi kesefahaman tu of course tidak ada untuk pasukan kita sebab kita baru lagi. Tapi macam saya cakap tadi, kesefahaman tu akan datang day by day, game by game untuk pasukan NSFC, dan saya mengharapkan pemain-pemain yang ada be professional. Kita akan bergerak secara profesional as a family untuk kita bentukkan kesefahaman tu dan mengikut taktikal-taktikal yang akan diberikan oleh Coach Devon lah. Jadi kesefahaman tu perlu dibentuk dan akan dibentuk kita pemain lah. Salah seorang nama yang anda sebut tadi iaitu Safwan Baharudin. Betul. Kita tolak tepi perlawanan menentang JDT tempoh hari kerana ia ibarat mimpi yang sangat buruk. Betul. Tetapi sebelum itu saya ada berbicara dengan beberapa penyokong Negeri Sembilan yang pada awalnya mungkin sedikit sangsi ataupun memiliki keraguan tentang keputusan negeri untuk mengambil Safwan. Tetapi majoriti agak berpuas hati dengan prestasi dia selepas dua perlawanan. Dan dari perspektif anda, rakan sepasukan dia, seorang yang melihat aksi dia di padang latihan setiap hari, betapa besarnya buat Negeri Sembilan untuk memiliki seorang pemain yang ada pengalaman di tahap yang Safwan Baharudin ada sebagai seorang pemain. Betul. Saya setuju. I think Safwan the most player yang saya rasa untuk dua game ni dia banyak membantu pasukan. Kita tengok, semua orang boleh tengok game yang dia main ni, dia seorang pemain yang berpengalaman. Kita boleh nampak cara dia bermain, how dia handle untuk berjumpa dengan big team, pasukan yang besar. Dan dengan keadaan beberapa hari saja dia baru join team, dia boleh adapt secara individual dia dalam pasukan, bukan secara pasukan. Maksud saya individual dia dalam team, apa yang dia boleh membantu sebagai import player. Dan saya salute Safwan Baharudin, dia very professional dan orang boleh cakap kenapa ambil dia, ubat dia injury. Untuk saya, jika ada kemauan, jika ada saya rasa dia seorang player yang determination, yang sangat-sangat professional, datang buat kerja, give their best, dan itu hasilnya saya rasa dia seorang pemain yang pengalaman. Pemain yang pengalaman, dan itu sebenarnya yang perlu kita ada dalam pasukan. Kelebihan pemain import supposedly atau semestinya dia haruslah lebih better dan local player untuk saya. Dalam beberapa tahun lepas ni Zakwan, kalau kita tanya peminat bola sepak tempatan tentang Coach K. Devon daripada zaman PJ City ke Negeri Sembilan, ramai yang akan tahu yang dia ada identiti dia tersendiri, dia ada idea dia tersendiri. Betul. Tapi tahun ni dengan rombakan yang berlaku dalam skuad Negeri Sembilan, anda rasa ada apa-apa perubahan taktikal yang telah dilakukan oleh Coach Devon setakat ini dalam konteks musim ini untuk membawa keluar kualiti terbaik daripada pemain-pemain yang sedia ada? Saya sebagai contoh tanya soalan ini, salah satu sebabnya kerana tahun ini ada Casagrande, dan kita tahu kekuatan Casagrande di udara itu adalah sesuatu yang mungkin tidak masuk akal lah kadang-kadang. Jadi ada perubahan untuk cuba membantu penyerang yang bersifat seperti Casagrande itu. Dari segi taktikal, saya rasa saya bersama dengan Coach Devon daripada Liga Perdana. Mostly Coach Devon ni seorang coach yang mempunyai idea taktikal yang sangat-sangat baik untuk saya. Dia macam-macam idea, even dari segi set pieces. Macam mana kita nak ambil corner, how kita nak punya taktikal, kita nak ambil free kick. So dia banyak idea untuk saya personally. Saya tahu dia banyak idea. Tapi how to kita pemain nak tunjukkan dalam padang. Kadang-kadang dalam situasi kita dalam padang, tak semua taktikal yang Coach Devon beri kita boleh ikut. Kadang-kadang taktikal, okay, this taktikal kita gunakan untuk first free kick kita. Kadang-kadang kita tak boleh buat. Kadang-kadang tengok situasi kita tak boleh lakukan. Jadi untuk saya Coach Devon dia ada idea taktikal dia yang lain daripada yang lain lah. Dan pasal Casagrande, saya tahu dia cara permainan dia, dia ada kelebihan yang tinggi di udara, dan macam mana kita nak gunakan Casagrande itu adalah idea daripada coach. Dari segi perubahan taktikal tu, formation saya rasa tidak begitu ketara. Saya rasa sama 3 defend, 3-5-2. Kadang-kadang
paling ni pun 3-4-3 kita akan main. Jadi untuk saya Coach Devon ada ramuan dia tersendiri, taktikal dia tersendiri, cuma mungkin terlalu awal. Kalau kita tengok kan apa yang menjadi teruk sekarang, apabila game ketiga kita kena 7. Itu sebenarnya 7 itu yang menyebabkan semuanya nampak tak elok. Kerana dua perlawanan pertama hanya bola satu. Ya, dua perlawanan pertama, first game kita draw. First game dan second game kita draw. First game kita boleh scoring, second game kita draw. Jadi saya rasa masuk third game kita kena 7 itu yang menyebabkan semuanya nampak tak cantik. Dan macam saya cakap tadilah, dalam keadaan import Kasar baru masuk dalam tim, jadi keserasian tu masih belum ada mungkin. Dan kita perlukan kesefahaman. Kita boleh baca, untuk saya sebagai player kita boleh baca macam mana Kasar main. Tapi bila kita dah bermain dengan dia, it's not it's not easy untuk kita dapatkan kesefahaman tu. Tahun 2022 sebenarnya musim yang agak sedikit sukar buat Kasar kerana dia ada mengalami beberapa masalah kecederaan. Tapi mana-mana peminat yang mengingati musim 2021 akan sudah tentu mengingati impak yang cukup besar yang dia ada bersama Penang. 9 daripada jaringan dia pada musim tersebut datang melalui jaringan tandukan. Mengambil kira perkara-perkara ini dan juga faktor musim lepas dia terlepas dari beraksi dalam banyak perlawanan, setakat ini bersama Negeri Sembilan di padang latihan, anda Zakwan sudah mula melihat kualiti-kualiti sebenar yang ada pada Casa Grande yang mungkin fans di luar belum dapat tengok lagi atas padang, tapi anda di padang latihan sudah dapat tengok. Okey, secara personally saya berada bersama Kasar dalam latihan dan juga pemain-pemain yang lain. Of course kita tahu apa kelebihan Kasar yang dia boleh lakukan. Kita tahu dia ada ketinggian, dan saya sendiri akui bola di udara memang akan dapat dekat dia. Dan dia mempunyai ketajaman untuk melakukan scoring heading. So saya rasa finishing dia pun still good. Dia the best player, even usia dia 37 tahun. I think 37 tahun. Dia ada lagi touching scoring dia. So kita kena gunakan, that's why macam saya cakap tadilah, day by day kita kena faham, dan pemain-pemain kena faham apa bola yang dia nak, macam mana yang dia nak. As a midfielder, macam mana hantaran bola yang kau nak kena hantarkan ke Kasar. Adakah dia ni seorang pemain yang kadang-kadang bila kau main striker, ada striker yang datang untuk terima bola, tapi Kasar ni untuk saya mungkin dia boleh jadi target man untuk kita. Untuk dalam NSFC ni, Kasar adalah seorang target man untuk kita, untuk kita dapatkan jaringan melalui crossing dan sebagainya. Dalam konteks perlawanan yang akan datang ni, Zakwan, menentang Kuala Lumpur City, sebuah lagi pasukan yang mana permulaan musim mereka untuk tahun 2023 ni agak sedikit tidak stabil, kerana setakat ini hanya 2 mata yang dikutip daripada 3 perlawanan. Mereka juga tewas menentang JDT 3-0. Jadi boleh kita sifatkan pertemuan ini di antara 2 pasukan yang dahagakan kemenangan pada ketika ini, dan asalnya perlawanan ini sepatutnya berlangsung di Ceras. Adakah anda rasa timing dia berubah ke paruh ini boleh memberikan sedikit advantage kepada Negeri Sembilan? Yes, saya akui memberi sedikit kelebihan. Dia sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan dia. Kalau nak katakan kelebihan kita, yes, kita dapat main home game. Tapi dari segi kekurangan secara mentally, untuk saya ambil impact positif punya pemikiran. Saya rasa kita dapat main home game dalam keadaan yang kita perlukan, kita dahagakan kemenangan, apatah lagi kita sudah tewas dengan jaringan yang besar. Saya rasa ini satu, kalau player ataupun pemain yang ada boleh terima cabaran, ataupun senang kata saya suka budak-budak saya fighter. Kalau budak-budak saya fighter, InsyaAllah mungkin akan memberikan result yang positif untuk kami, apatah lagi kita main home game. Dan begitu juga dengan KL City, mereka pun dahagakan kemenangan yang pertama. Jadi untuk saya it's a balance game besok, cuma yang membezakan antara kami dengannya adalah semangat. How kita pasukan NSFC nak kembali dapatkan semangat balik apabila 7 itu sebelum ini. Jadi kita harus bangunlah. Apa pun kita harus bangun. Inilah bola sepak. Apatah lagi saya rasa bukan dalam bola sepak saja, dan kehidupan kita pun kita perlu bangkit daripada apa-apa masalah yang kita lalui. Dan as a team, as a family, kita kena lakukan yang terbaik untuk saya. Soalan terakhir, Zakwan, anda kata
anda sukakan budak-budak anda fighter. Dalam tim Negeri Sembilan sekarang ni, selaku pemain veteran, berdasarkan pengalaman anda melihat majority squad, siapa satu pemain muda yang anda rasa paling ada sikap fighter tu dalam tim pada ketika ini? Okey, kalau tanya saya, siapa yang bermain dengan JDT malam tu dan siapa yang berada dalam skuad adalah fighter. Itu saya boleh cakap.